Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Saringan besar-besaran, punca COVID-19 meningkat. Peningkatan jumlah kes COVID-19 adalah disebabkan ujian saringan secara besar-besaran dan bersasar dilakukan di kebanyakan kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan atau PKPD di Selangor dan wilayah persekutuan. Apabila kerajaan buat PKPD, maka kita akan melakukan saringan ujian COVID-19 secara besar-besaran dan sudah tentu sahaja ada peningkatan kes COVID-19. Sebagai contoh, di PKPD PPR Program Perumahan Rakyat Kampung Kerinci, saringan COVID-19 telah dibuat tadi dan ramai juga didapati positif COVID-19, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Ahad lalu lapor bernama. Beliau berkata demikian sebagai mengulas mengenai peningkatan kes COVID-19 lebih 9,000 mutakhir ini. Jadi inilah yang menyebabkan jumlah kes COVID-19 dilihat meningkat kerana kawasan PKPD ini menyumbang kepada kes COVID-19 yang akhirnya akan turun juga, katanya. Sekejap, bukankah itu yang telah disebut berulang kali oleh pengerusi Task Force COVID-19 STFC, bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad? Malah bagi pihak Jawatankuasa Vaksinasi COVID-19 Pakatan Harapan, beliau telah menggesa supaya kerajaan membuat ujian besar-besaran dan cepat bagi melawan COVID-19 berdasarkan prinsip Find, Trace, Test, Isolate and Support System FTTIS. Hanya dengan meningkatkan keupayaan pengujian dan pengesanan kami sebagai sebahagian daripada kelajuan tindak balas FTTIS yang didigitalkan dan automatik membolehkan kita mengetahui sejauh mana pembawa senyap coronavirus. Ia boleh disusuli dengan mengasingkan mereka dengan cepat, mencegah penularan lebih lanjut ke kawasan komuniti yang lebih luas, katanya. Apa respons pihak yang mendukung kerajaan tebuk atap? Berebut-rebut media sosial yang dikaitkan dengan kerajaan gagal ini mengecam pasukan STFC Selangor. Malah pada 29 Jun 2021, media milik PAS menerbitkan satu rencana yang bertajuk Kerajaan PH Selangor Punca Kes COVID-19 Meningkat. Penulisnya Ketua Penerangan PAS Selangor, Roslan Syahir Muhammad Syahir, menyelar Esko Kesihatan Negeri Dr. Siti Mariah yang membangkitkan mengenai isu negeri berkenaan tidak menerima dos vaksin yang cukup lantas membantut program vaksinasi di negeri berkenaan. Bila memetik kenyataan Siti Mariah yang menyebut akibat tidak cukup bekalan, mungkin beberapa pusat pemberian vaksin PPV di Selangor terpaksa ditutup. Bagaimana angka jangkitan di Selangor mahu diturunkan jika beginilah sikap kerajaan negerinya? Mungkin Dr. Mariah lebih baik kibarkan sahaja bendera putih, mengaku gagal dan tidak mudah menuduh pihak lain, ujarnya. Nah, sekarang setelah dikritik oleh pelbagai pihak termasuk German Chamber of Commerce and Industry MGCC dan Japanese Chamber of Trade and Industry Malaysia JACTIM, selain laporan akhbar perniagaan yang berpengaruh Bloomberg, Ismail Sabri tiba-tiba nampak cahaya di hujung terowong. Tetapi ia bukan cahaya bagaimana untuk menangani isu COVID-19 yang mencanak naik, tetapi sekadar mengakui apa yang selama ini disebut oleh bekas Menteri Kesihatan era kerajaan Pakatan Harapan itu. Beberapa media melaporkan bahawa MGCC dan JACTIM telah menulis surat kepada Tan Sri Mahyadin Yassin supaya mengkaji semula pendekatan kerajaan dalam menguruskan COVID-19. MGCC dalam suratnya pada 8 Julai 2021 mendakwa prosedur operasi standard SOP COVID-19 tidak konsisten dan mengelirukan sehingga menjejaskan kelestarian syarikat milik ahlinya. Jika keadaan ini berterusan, syarikat-syarikat berkenaan menegaskan mereka mungkin menutup operasi di Malaysia dan sebaliknya berpindah ke negara lain, kata kenyataan MGCC dipetik worldofbuzz.com. Sementara itu, JACTIM pula berkata sejak 3 Julai 2021, hampir semua syarikat
Ahlinya, di kawasan yang dikuatkuasa Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD telah berhenti beroperasi. Oleh kerana industri tersebut amat terkesan, kemungkinan banyak ahlinya akan terpaksa turut menutup operasi. Menurutnya, jika Ismail Sabri ketika menyandang jawatan sebagai Menteri Kanan Keselamatan mengakui keadaan FTTIS sejak COVID-19 ini menular, kemungkinan besar kita tidak berhadapan dengan malapetaka seperti sekarang. Malangnya kerajaan tebuk atap sekadar meminjam istilah Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Awang, memilih untuk berpencak silat secara politik dengan menggunakan COVID-19 sebagai perisai demi menyambung hayatnya di Putrajaya. Namun, umpama ungkapan kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Akibat hujan yang lebat itu, rosak semua harta benda kerana atap yang berlubang selepas ditebuk. Tiada kemahiran untuk memperbaikinya. Begitulah tunggal langgangnya kerajaan ini dalam menangani serangan COVID-19 selepas langkah syaratan yang kononnya untuk menyelamatkan negara.